Anwar ni dia pandai menipu. Anwar Ibrahim ni dia master of deception dan perception. Anwar ni dia pandai menipu dan mereka persepsi. Dan persepsi yang Anwar telah reka ialah kerajaan dia kuat. Kerajaan dia stable. Dan dia beri gambaran ataupun dia cuba beri gambaran yang kerajaan dia stable, kerajaan dia kuat. Betul ke? Mari kita kaji the result of pilihan raya tahun lepas. Kerajaan Anwar ni dibentuk pada bulan November melalui 4 gabungan, 4 coalitions. Dan 4 gabungan ni 21 parti politik. 21 political parties in 4 coalitions. Iaitu Pakatan, Barisan, dan Gabungan Sabah dan Gabungan Sarawak. Anwar's party got 14%, Pakatan got 37%. Tapi dia dapat majority, bukan saja simple tapi 2/3 majority melalui 4 gabungan dan 21 parti. Mana ada 20 parti lagi. Yang membantu Anwar membentuk kerajaan. So Anwar tidak kuat. With 14% of the seats ataupun gabungan dia 37%. How can you say dia kuat? 6 pilihan raya. Tak pernah mereka menang majority. So the perception yang Anwar ni kuat, kerajaan Madani ni kuat, is not true. Bohong. Itu bukan saja pembohongan tapi creation of the perception untuk maknanya meyakinkan rakyat Malaysia, meyakinkan pelabur asing yang Anwar ni Perdana Menteri kepada satu kerajaan yang solid, satu kerajaan yang sangat-sangat kuat, satu kerajaan yang tidak boleh ditumbangkan, tidak boleh diguling. Dengan parti U tak sampai berapa belas persen sahaja dari kerusi, belas bukan puluh. Dan dengan you terpaksa membentuk kerajaan dengan 20 parti lain, so that your kerajaan menjadi 21 parti dari 4 gabungan. Kuat apa benda tu? You kena bagi banyak angpau, banyak hadiah. You kena beri kepada mereka. Sabah nak ni, Sarawak nak tu, UMNO nak ni, DAP nak tu. Everybody wants something. DAP wants something. UMNO wants something. Sabah dan Sarawak lagi. Sabah and Sarawak, what they demand is your head. Anwar terpaksa sacrifice kepala dia. And banyak yang Anwar terpaksa sacrifice adalah rakyat interest, kepentingan rakyat. Anwar terpaksa gadai kepentingan rakyat. Kepentingan Islam, kepentingan orang Melayu, kepentingan bahasa Melayu, macam-macam. Anwar terpaksa korban, sacrifice untuk mendapat sokongan. Sokongan mereka conditional, bergantung kepada you setuju memberi mereka apa mereka nak. Dan apa mereka nak tidak semestinya menguntungkan rakyat atau menguntungkan negara atau menguntungkan orang Melayu atau Islam, tapi menguntungkan kepentingan masing-masing. And that is a sacrifice Anwar has to give. The price Anwar has to pay. Very heavy price. When you make a deal with the devil, you have to give your soul to the devil. And ini yang Anwar buat. Rakyat tidak sedar. Dengan Anwar membentuk kerajaan melalui bantuan orang lain, kerana parti dia sendiri ni menang hanya berapa belas peratus sahaja dari kerusi. Dan even though dia ada gabungan dia hanya menang 1/3 sahaja, dia terpaksa reach out. Terpaksa jemput parti lain, gabungan lain
untuk nak bentuk kerajaan. Then even yang 5 ahli parlimen bersatu tu yang Anwar beli. Di antara 30 hingga 50 juta seorang, Anwar kena setuju. Kena bagi permintaan dia orang. Untuk mendapat sokongan. It's very heavy. Dan kalau Anwar nak kekalkan dia punya kuasa, nak kekalkan kerajaan dia kena bagi lagi banyak. Dan estimated yang kita orang dah dapat tahulah 600 juta sudah diperuntukkan. A provision of 600 million has been put aside untuk beli ahli parlimen yang mungkin akan tarik sokongan. So untuk menentukan mereka tidak tarik sokongan, maka Anwar akan belanja 600 juta. Dan 600 juta ni daripada 2 tauke Cina tadi, Anwar kena beri balik kontrak yang kita sudah cerita. Actually, benda ni kita dah cerita bulan lepas lagi. 2 bulan dulu dah kita cerita tentang kontrak yang 2 tauke Cina tadi nak dapat. Bernilai berbilion. So, Anwar has to give out contracts, projects worth billions untuk mendapat contribution 600 juta dari mereka supaya dia boleh beli ahli parlimen yang berhasrat nak tarik sokongan dari kerajaan dia. And kalau you perlu belanja sampai beratus juta untuk menentukan kerajaan you tak jatuh, bermakna kerajaan you lemah lah. You are buying support. And bukan saja buying support individually, secara pribadi, juga secara maknanya memberi macam-macam kelulusan dan peruntukan kepada negeri Sabah dan negeri Sarawak. And dia punya demand ni dah lama. Masa Mahathir lagi. Dia orang duk demand, tak dapat. Masa Mahathir dia orang demand. Lepas tu Pak La. Lepas tu Najib. Lepas tu, of course, lepas Najib ni, we have Mahathir. Sekali lagi, Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri Yaakob. Dari dulu. And now, Anwar terpaksa setuju dengan demand-demand dari Sabah Sarawak. And this is going to be the biggest problem Anwar akan menghadapi tahun depan ni, 2024. Bagaimana nak deliver demand-demand yang dia telah janji akan beri. He's promised a lot. Dia janji macam-macam. But he has not delivered everything yet. Yang dia deliver ni sikit-sikit aja. Macam membenar bahasa Inggeris diguna di Sabah Sarawak. Membenar orang Kristian mengguna Allah di dalam Bible, bahasa Malaysia. Small things lah. But the big thing ni, misalnya, satu very big thing is royalty minyak 20% kepada Sabah dan Sarawak. Ni nak bagi Sabah Sarawak royalty 20% tanpa beri kepada Terengganu dan Kelantan ataupun Kedah sekira minyak muda di Sabah, di Kedah. So the small things he has done, the big things yet to come. Now, next year Anwar kena mula deliver. Dan kalau Anwar tidak deliver tahun depan ni, tahun 2024, dia orang tarik sokongan, kerajaan Anwar akan jatuh. Anwar dalam dilema sekarang ni. Anwar is panicking actually. He has made promises he cannot keep. And he's got to deliver next year, which he cannot. So Anwar is now frantically, desperately duduk beli ahli parlimen untuk menentukannya mereka tidak lari, tidak tarik sokongan. Walaupun kita ada akta anti lompat, tapi yang menyokong Anwar ni bukan dari parti dia. Yang menyokong Anwar ni dari parti lain, 20 parti. Anwar satu parti, ada 20 parti lagi. Dan mereka juga sokong Anwar. Kalau dia orang tarik sokongan, itu bukan lompat parti. I'm not from your party anyway. So that's the dilemma. Even anti-lompat parti, undang-undang baru pun tak boleh selamatkan Anwar. So we'll see how it goes. So Anwar ni duk main perception dan deception. The game of deception and the game of perception. Tapi, kalau mereka tarik sokongan, mainlah deception atau perception macam mana sekalipun, you cannot avoid the truth.
And the truth is, your government collapsed without the support of other people. Other people other than your party, other than your gabungan. Ya, betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau. Jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara.